Terima kasih Dino. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama dalam Reboot Now 2022 dan Alhamdulillah bagi anda yang sejak awal pagi tadi bersama Reboot Now, malam ini sedikit santai kita akan bersama dengan Haris Ismail dan juga Nilofa berkongsi pengetahuan, berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dan juga perjalanan hidup sebagai pasangan yang membuat Malaysia melihat pasangan yang secocok dan mampu memberi inspirasi dari pelbagai aspek. Dino mengangkat pasangan ini sebagai pasangan yang membawa industri perniagaan ke satu mercu yang berbeza sama sekali melalui dalam talian inovatif yang sentiasa diberikan ataupun dikembangkan, tetapi pada saya perlu melihat dari aspek bagaimana keberkatan itu dicari, bukan hanya untuk mencari keuntungan melalui perniagaan, walaupun kita tahu agama Islam menggalakkan kita berniaga, tapi dalam masa yang sama kita perlu menjaga hubungan kita dengan manusia dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa berlengah masa, Dino pun dah buat introduction panjang pasangan ini, Lofa dan juga Haris. Terima kasih Haris, terima kasih Lofa. Sama-sama. Okey, mungkin ramai yang ingin bertanyakan soalan yang pertama lah, kerana ketika MCO ataupun Perintah Kawalan Pergerakan sepanjang kita dah lalui hampir 2 tahun ni Haris dan Lofa. Lofa dan Haris muncul dengan pelbagai idea inovatif untuk merancangkan bisnes. Orang melihat ketika MCO ini satu macam bala, macam bencana. Mungkin betul, tetapi anda berdua begitu rancak, begitu hebat sampai mencipta banyak rekod dalam perniagaan ataupun jualan dalam talian. Mungkin saya nak tanya soalan pertama saya pada Haris dan Lofa. Mungkin ini sebagai satu gabungan. Lofa dan jenama banyak dah sebelum ini, sebelum bertemu dengan Haris. Markas Tijari. Apa itu sebenarnya Markas Tijari, Haris? Baik, Markas Tijari ni ada lagu sebenarnya, Markas Tijari. Jangan sampai saya nyanyi. Okey. Jangan sampai saya Jangan sampai nyanyi dulu. Baik, Markas Tijari ni adalah satu platform yang mana kita tak perlukan modal. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya, macam mana tak ada modal boleh berniaga ke? Boleh di Markas Tijari yang anda cari. Jadi Markas Tijari ni kita jemput semua lapisan masyarakat. Orang student, ibu tunggal, housewife dan semua mereka-mereka yang tak ada modal nak start bisnes, Markas Tijari akan permudahkan anda. Hanya dengan cara berdaftar dropship dengan kami, dan tak perlu fikir pasal postage, tak perlu fikir pasal customer feedback, semua HQ yang settlekan. Yang penting anda cari customer saja. Apa cara platform, apa cara marketing, terserah kepada mereka yang nak buat marketing. Macam contoh paling mudah, semua orang ada social media hari ni. Ya, betul. Instagram, Twitter, apa lagi? Facebook, TikTok, Tuktik, semua pun ada. Jadi apa yang kita buat adalah letak je lah. Okey, hari ni tuan-tuan dan puan, ataupun letak sahaja poster yang kami dah sediakan. Bahkan kami ada Telegram group untuk supply konten-konten yang nak dijual di social media platform. Bila orang beli, orang message dia ataupun orang DM dia, boleh tak nak order satu? Terus saja beritahu kepada ejen kami dan sampailah barang di rumah. Dia dapat komisen. Perlu ada kerajinan saja sedikit. Tapi kita lebih fokuskan kepada mereka-mereka sekarang ni, kita kata semualah. Ya. Kalau dulu awal-awal tu lebih kepada pelajar, lebih kepada mereka-mereka yang kita tahu secara dasarnya mereka ni ada benda lain yang lebih utama nak buat. Jadi jadikan ni side job. Sambil-sambil boleh dapat pendapatan. Bagi Lofa, apa istimewa Markas Tijari berbanding model bisnes dah ada. Ya, dah lama Lofa bina. Bisnes pertama saya secara official mungkin pada tahun 2012 lah, bersama dengan keluarga untuk suplemen kesihatan, health supplement. Tapi apa yang berbezanya Markas Tijari dengan yang saya pernah lakukan sebelum ni, ini adalah pertama kali bisnes yang berkonsepkan dropship. Sebelum ni saya hanya fokus kepada sistem stokis dan direct selling. Dan ini bila dropship, dia lebih, kita ada full control of boleh katakan the branding, the warehousing, fulfillment, semua kita jaga. Cuma kita buka peluang kepada orang ramai untuk sama-sama sertai platform ini untuk buat bisnes. Mungkin ini adalah satu, orang kata, persediaan juga untuk mereka yang tak pernah ada business background, untuk belajar macam mana nak menjual ni. Because bila dia daftar jadi dropship,
dia akan berhubung direct dengan customer tu, untuk satu nak attract customer tu untuk beli. Second, dia akan belajar daripada team coaching kami macam mana dia nak feedback customer, macam mana dia nak make sure customer disimpan data dan boleh menjual balik produk seterusnya kepada customer yang sama. So itu adalah antara info-info atau ilmu yang berguna untuk dia boleh pakai balik bila dia ada bisnes sendiri satu hari nanti. Jadi dari respon setakat ini, adakah ia mengejutkan agak ataupun di luar orang kata pun jangkaan Lofa dan juga Haris? Markah Sejari? Mula-mula masa kita buat first time live sama-sama dulu, untuk first kali nak introduce Markah Sejari, we had about 20,000 viewers on our Instagram live. Dan up to today, Alhamdulillah, kita dah ada almost 50,000 orang yang berdaftar di bawah Markah Sejari sebagai dropship. Dan yang saya nak tambah sikit daripada apa yang daripada Cik Suami cakap tadi, commission yang kami tawarkan dekat Markah Sejari semuanya tinggi-tinggi, berbanding dengan banyak commission daripada dropship daripada company yang lain kat luar sana. Dan banyak produk, Haris, yang mana paling laris yang dapat dijual melalui Markah Sejari setakat ini? Baik, seperti mana company-company yang lain, ada orang niaga kena terus, ada orang step by step, sejuk juga kadang-kadang kan. Jadi di Markah Tijari yang anda cari ini Allah bagi kepada face mask. Face mask kita sampai hari waktu ni, MCO, waktu Covid kan, sampai hari ni dah lebih kurang 800,000 helai dah terjual, Alhamdulillah. Dan idea datang daripada kami berdua, sama-sama bincang. Cuma dari segi patternize, dari segi kegunaan, marketing, semua tu kita ada team sama-sama dengan kita lah. Macam mana kita tahu pun tak boleh nak bergerak seorang kan. Payah juga buat seorang-seorang ni. Jadi kena ada geng sikit. Jadi kita ada HQ di Johor yang membantu sedikit sebanyak juga untuk pergerakan kita, melancarkan semua urusan jual beli. Dan kita ada banyak barang. Setiap bulan kita dah target akan keluar satu produk. Dan sehingga kini kita ada lebih kurang 10 produk, kurang daripada setahun syarikat muda berlangsung. Untuk 10 barang setahun jagung. Dan Alhamdulillah lah, baru-baru ini kita telah dinobatkan oleh Asia Business Award sebagai satu brand yang terbaik dan brand baru terbaik untuk tahun 2021. Bagaimana kita perlu lari daripada katakan comfort zone, Lofa? Kerana ketika Covid ini, ketika MCO ataupun PKP ini, ramai peniaga, terutamanya di kalangan peniaga IKS kita, dia rasa macam hopeless, rasa macam habislah gulung tikar, modal pun tak ada lagi dah, perniagaan pun tak boleh dijalankan. Tetapi Lofa dan Haris menjadikan situasi sekarang ketika berhadapan dengan Covid ini sebagai satu peluang, opportunity. Jadi di mana Lofa dapat idea dan sentiasa lari daripada comfort zone itu, sentiasa mencabar status quo lah kalau orang-orang berniaga hari ini kan, dia mesti cari ruang dan Alhamdulillah berjaya. Okay, first thing first, saya rasa setiap orang perlu ada perlu ada rasa ni, maksudnya jangan sentiasa rasa selesa dengan with where you are. Sentiasa kena ada untuk perbaiki diri, untuk improve your life, untuk improve you as a person, not just your business, so life as a whole, dari segi agama dan everything lah. Maksudnya kalau kita rasa kita kurang hari ni, ataupun dari segi amalan pun kita rasa macam lemak dah tak tahu macam dulu lah, so we have to remind ourselves untuk kita improve in that sense. Same goes to business. Jadi orang kata idea itu kalau kita betul-betul boleh make use of the idea that we have, it can turn into money. Betul tak? Jadi kita kena sentiasa mencari peluang lah, tengok di sekeliling apa yang kita boleh guna pakai untuk memperbaiki hidup dari segi financial. Dan sekarang ni kalau orang kata tersepit lah PKP, susah, duit stuck, gaji dipotong, tak dapat kedua-dua kerja. Sebenarnya sekarang lah, kalau bandingkan dulu, kita ada banyak sangat platform di mana banyak bisnes-bisnes yang running dekat Malaysia ni yang sediakan approach seperti Markah Sejari, mana you tak perlu keluarkan modal pun, cuma perlu usaha dan kerajinan. Kalau kata you letak a bit more effort, mungkin you boleh earn more than what you used to earn before. Jadi orang kata alamak tak reti lah buat marketing online, dalam talian digital, kita tak biasa lah, kita yes, that's why
platform macam ni kita adakan support channel mana kita boleh belajar start daripada bawah, slow because in everything that we do in life you have to start somewhere. Takkan jadi dalam satu hari. Aris mungkin kena niat Aris dan Lofa untuk menolong itu, konsep menolong, konsep perkongsian markas tijari. Adakah itu sebenarnya ultimate goal yang mungkin jalannya nampak mudah dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah itu sebenarnya formulanya? Yelah, berniaga nak cari untung, itu betul, normal betul. Kan, tapi kita ni Lofa dan Haris mungkin ada formula yang berbeza. Baik, formulanya betul apa yang Haji sebut tadi. Kita memang kena ada niat yang baik apabila kita nak mulakan sesuatu perkara. Tak kisahlah apa benda pun nak buat, Haji. Betul. Haji nak buka restoran ke, nak bawa balik makanan ke isteri ke. Haji dah kahwin kan? Dah, alhamdulillah. Nak bawa balik hadiah ke anak-anak ke, bukan dia yang nak kita gembirakan tu, tapi kita buat sebagai apa? Tanggungjawab kita sebagai seorang yang patut menggembirakan dia. Allah menjadi tujuan utama kita. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis pun dia susun, hadis pertama adalah berkaitan dengan niat. Imam Nawawi rahmatullahi alaih sebut dalam kitab Hadisul Arba'in, dia susun hadis niat ni pertama. Kerana apa? Bila orang tahu dan betul niat dia ni 2/3 daripada apa yang dia nak buat ataupun 2/3 daripada urusan dia dah pun selesai. Maksudnya kita kata hampir 80% tu settle dah bila niat tu betul. Jadi kalau kita kata kita niat untuk adakan satu bisnes yang mana dengan duit ni kita nak bantu keluarga kita, nak bantu adik-beradik kita, nak bantu orang-orang sekeliling kita yang mana yang teruk, yang kurang bernasib baik daripada kita nak bantu, maka insya-Allah Allah SWT akan mudahkan. Jadi saya rasa, bukan saya rasa lah, saya yakin dan pasti semua benda nak buat ni mesti ada niat yang baik. Nabi SAW sebut, Nabi SAW bersabda, Nabi kata innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara itu semua orang pun tahu ni, yang duk tengok berapa ratus orang ni pun duk tahu lah, hari-hari duk cakap lah niat kena betul, niat kena betul, niat kena betul. Tetapi di bahagian yang belakang tu pula Nabi juga sebut dia akan dibalas, dia akan diberi seperti apa yang dia niatkan. Dan yang tertinggi kemuncak kalau kita buat satu perkara ni adalah untuk Allah dan Rasul, maka dia memperolehi segalanya. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Dalam hadis ni memanglah dia cerita tentang hijrah. Betul. Orang pergi daripada Mekah ke Madinah, Muhajirin dan Ansar bersatu kan. Tapi dalam konsep kehidupan, kalau kita tengok dari world view business, apabila kita nak, ialah bila buat bisnes ni, berhijrah tak kita daripada orang yang tak buat bisnes kepada buat bisnes? Besar quantum leap. Macam orang hari ni pergi kerja satu company lah. Dia kata hari ni saya kerja dengan, saya jadi PA ni Lofa lah hari ni. Marilah Nadia dengan kawan-kawan dengan ramai-ramai kan. Jadi dia dah ubah hidup dia. Daripada dia ni jadi orang yang tidak ada kerja kepada orang ada kerja. Jadi berubah dak, hijrah dak dia dari segi satu sudut. Hijrah. Jadi bila agama ini ataupun bisnes ini dihijrahkan, tujuannya untuk agama, pasti dimudahkan. Okey, kita akan terus berbincang dalam topik ini, bagaimana mendapat keberkatan dalam perniagaan, apatah lagi dalam dunia kita diduga ataupun diuji dengan begitu kuat ketika COVID-19 sekarang. Bagi Lofa sendirilah, bagi Lofa pastinya apabila dimurahkan rezeki ataupun mendapat idea baru dalam contoh dalam markas tijari itu, apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Lofa? Okey. Kita ada ni ke? Kita ada, boleh ya? Okey, saya sambung. Okey, daripada macam seperti yang Haji cakap tadi, kita buat bisnes ni adakah nak bantu ramai orang kat luar sana? Of course, itu antara salah satu usaha yang kami highlight daripada awal lagi. Maksudnya kita it's not just one way. Bukan saja kami menolong, tapi kami menolong dan juga ditolong oleh semua orang. Sama-sama, two way sebenarnya. Sebab without these people juga, without sokongan orang ramai, kepercayaan orang ramai, kita pun tak boleh bergerak juga. Jadi penglibatan saya dalam bisnes daripada hampir 10 tahun yang lalu, saya lihat bila saya maksudnya Allah berikan saya platform ataupun network kerana penglibatan dalam industri seni kan, dengan adanya nama boleh dijadikan sebagai satu brand, dan menggunakan produk-produk di bawah brand itu, kita dapat menjual produk dan dapat membantu
mengubah banyak kehidupan orang kat luar sana. Especially kalau dari apa pengalaman Tudung jual dulu tu, banyak suri rumah, banyak juga ibu tunggal yang mana yang boleh pelajar. ada ingat dulu beli kereta, lepas tu renovate rumah, lepas tu belikan mak ayah bawa, macam-macam cerita kalau tengok testimoni stokis-stokis dulu kan. Jadi sama juga dengan Markas Sejarah ni, yang ni lebih orang kata how do I say, dia menyentuh golongan-golongan yang baru dan hijau, pelajar-pelajar, orang yang tak pernah ada bisnes, yang tak pernah yang tak ada modal, yang tak tahu macam mana nak buat. Jadi bila kita tengok dia punya income kan, 3,000, 5,000, ada yang boleh buat belas-belas, 20 plus, 30 plus, 30,000 plus. Kita sebagai founder of the platform, kita rasa macam syukur, alhamdulillah, macam bangga untuk the whole team. Maksudnya not just us yang tubuhkan atau set up the platform, but also semua yang menggerakkan lah. Bagi Haris, adakah ini sebagai satu orang kata pun lonjakan ataupun peluang? Kerana kita tahu kalau kita imbas bagaimana sahabat Rasulullah yang kata pun terlibat dalam bidang perniagaan secara langsung seperti Abdul Rahman Auf, Osman Affan, Khadijah Khuwailid misalnya, mereka ni memang menjadikan perniagaan sebagai satu kata pun peluang untuk berdakwah ketika awal dakwah Rasulullah SAW sama ada di Mekah hinggalah mereka berhijrah ke Madinah. Dan mereka ini tergolong antara orang yang dijamin akan masuk syurga oleh Nabi SAW. Tetapi mereka meletakkan perniagaan itu, kalau kita ini kalau ikut zakatnya ada 2.5% baru nak bayar zakat kan. Tapi macam dia orang ni macam 100% lah, apa yang ada, kuda ke, unta ke, ladang kurma ke dan sebagainya, untuk fisabilillah. Tapi mereka menjadi seorang korporat, mereka menjadi seorang usahawan. Tapi bagi Haris melihat orang agama dan juga selebriti dalam bidang perniagaan ini, bagaimana menjamin, kata pun, ialah kita nak untung, dalam masa yang sama kita nak menebarkan dakwah. Itu konsep yang besar. Ramai juga di luar sana, alah ustaz ni ustaz selebriti, dia menggunakan agama, menggunakan pengaruh dia untuk mencapai dengan pelanggan-pelanggan dia yang memang dah minat kat dia. Jadi ada persepsi-persepsi begitu. Bagaimana Haris ingin melihat bahawa ini sebenarnya satu jalan ataupun bagaimana? Dia kalau nak cerita persepsi ni sampai bila pun tak habis lah. Betul. Persepsi ni kan macam-macam benda orang bercakap. Tapi di Markas Tijari, kita bawa orang ni mengenal bisnes dengan sudut sangat berbeza. Pertama sekali, bila kita tengok orang nak buat bisnes, kebanyakan mereka ni dia jual apa? Ataupun pada mereka-mereka yang kita tengok kadang-kadang keluarkan iklan kan, dia tunjuk kereta besar, dia tunjuk dia berdiri atas Ferrari dan sebagainya. Betul tak? Ya, betul. Kerana itu bukti kan? Ya, social media dia kan. Tapi saya nak bagi tahu kepada anda di luar sana, kalau kita yakin bahawasanya duit ini mengubah seseorang, mengubah kehidupan seseorang, memberi kesenangan kepada seseorang, sesungguhnya ini kefahaman yang salah. Kalau kita nampak duit ini yang memberi kebaikan dan perubahan dalam hidup kita, maka ini pahaman yang kita kata syirik khafi. Sampai ke tahap boleh menggugatkan keimanan kita. Kita tak boleh anggap duit ni membantu kita, tak boleh. Sekarang apa? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi semua yang diuji, bukan dia ada duit, tetapi kehidupan dia diselamatkan oleh Allah SWT. Apabila Fir'aun kejar, dah sampai di satu penghujung yang tidak ada lagi jalan. Kalau kita fikir, kalau lah dia ni ada duit, boleh naik bot kalau ada kat laut ni, betul tak? Kalau dia ni ada duit, mungkin juga ada member akan bawa dia naik cruise ke apa kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh beri walaupun tak ada asbab, walaupun ada dan tak ada asbab, dia boleh bagi. Laut boleh terbelah, berjalanlah Nabi dan pengikut-pengikutnya melihat tepi ni macam akuarium. Abang pergi akuarium tengok ikan kan, nampak ikan atas tu. Itu bersistem. Adanya cermin yang tebalnya mungkin 10-15 cm. Ini adalah akuarium yang diciptakan dengan kekuasaan Allah SWT. Jadi duit, nilai wang ringgit ni bukanlah menjadi keutamaan dalam hidup kita, tetapi keberkatan yang nak dicari. Jadi di Markas Tijari kita nak ajar anda, kalau orang hari ni duk cerita, okey, cari duit, sale kejar, bangun pagi cakap sale, sampailah dia mati pun sale. Di sini kami nak bagi tahu, sale ini pun penting,
Tetapi yang lebih penting adalah di mana dihabiskan duit ini dan dengan cara apa duit ini didapatkan. Kalaulah kata duit ni dapat kau teruk mung ni. Kau jadi berat mung ni. Jadi tak suruh ada duit Ya, tak solat. istidraj kan. Ya. Makin menjadi-jadi pula. Elok nama Pak Haji, tunggu bulan depan jadi Pak Rock pula. Oh, Mak Rockers ke apa-apa nama kan, tukar persepsi tu. Kadang-kadang nama John pun ada kan. Jadi kita tak nak bawa duit ni menjadi satu benda yang merosakkan kita. Sebab tu konsep kan, orang duk tanya macam mana nak buat sale banyak. Kita ada company kita, Markaz Tijari, antara company yang paling cepat growth-nya dalam pemerhatian kita dan juga diiktiraf oleh satu syarikat Asia. Menandakan apa? Menandakan apa yang kita amalkan dalam konsep Markaz Tijari. Yang kita nampak, kita nak highlightkan kepada mereka yang nak buat bisnes adalah insya-Allah di jalan yang betul. Jangan nampak duit, nampak keberkatan. Kita ada orang yang berapa ramai buat sales kan, 20,000, 30,000 buat sebulan-bulan. Dan ada juga yang buat 2-3 ribu. Tetapi yang buat 2-3 ribu ni kadang-kadang pun boleh belanja, boleh nikmati Cukup. sama banyak. Ya. Bahkan lebih pun ada. Sebab tu kita kata keberkatan duit bang. Kadang-kadang orang dapat 40,000, 50,000 tapi kita tengok dia diuji dengan macam-macam benda. Kejap-kejap mak sakit lah, adik pula sakit. Macam banyak kereta rosak, 4 tayar pecah sekali bawa. Kadang-kadang ada. Ujian. Bila benda tu berlaku, apa yang kita guna untuk bayar? Duit kita ada untung tadi tu. Jadi duit ni bukanlah kata menjamin, tetapi dengan keberkatan pada duit itu akan ada jalan-jalan yang baik Allah SWT kurniakan. Menarik. Bagi Lofa sendiri, apa maksud keberkatan yang Lofa faham dan Lofa amalkan? Okey. Jadi saya mula bekerja boleh katakan pada umur 21 tahun. Secara rasmilah, officially. Bekerja meaning I earn money on my own lah. My own. Awal kerja 1 tahun, 21 yes. tahun ni. Jadi so kita melalui fasa-fasa yang berbeza dalam hidup sampai umur sekarang 33 tahun, dah tahun 2022. Jadi saya melalui fasa-fasa yang berbeza, mana ada ketika yang kita tak faham tentang konsep keberkatan. Masa tu kita cari kejar siang malam, penat semua everything. Tak pernah ada yang pernah rasa yang macam tak pernah cukup, tak pernah puas, kena lagi. Dan saya realise kalau kita comparekan dengan apa yang kefahaman yang saya ada sekarang, di mana we don't have to do so much. Kadang-kadang tak perlu buat apa-apa sangat pun, mungkin sedikit here and there, tapi Allah bagi limpahkan rezeki tu dengan baik, rezeki yang berkat, dan kita pun rasa macam Allah syukur. Tak perlu kita nak bekerja siang malam, tidur tak cukup, semua tidak. Dan Allah berikan malah lebih lagi daripada apa yang saya impikan. Jadi itu antara satu, kalau kita tengoklah kan, kalau bila Allah mudahkan dan kita pun tak perlu macam letak macam orang kata bertuhankan wang untuk kita nak kerja ni. Kadang-kadang bila Allah mudahkan kita rasa macam lebih lapang. Maksudnya banyak yang boleh simpan dan boleh sedekahkan dan boleh kongsikan. Jadi itu dari orang kata pandangan secara casual lah, kalau kita nak explain tentang keberkatan tu. Maksud kita masih ada lagi masa dengan keluarga, masa dengan suami. Dulu masa dengan keluarga, dengan kawan-kawan pun tak ada. Pagi, petang, siang, malam buat sampai kita pun rasa macam robot. Sibuk betul masa tu? Sibuk betul masa tu? Sibuk tapi tak tahu kerja apa. What am I looking for, chasing for, tak tahu. Kita pun kadang-kadang kita lost dalam apa yang kita nak mencari tu. Jadi bila sekarang banyak perbezaan kalau kita nak comparekan tu. Kalau saya lah nak comparekan, saya lebih relax, lebih calm, lebih banyak benda kita boleh take one step back and then tengok balik. Alhamdulillah. Mungkin kalau Lofa boleh kongsi, apa turning point-nya? Di mana juncture yang of course aku macam tersedar daripada lamunan terhenti. Bila dalam kehidupan kita lebih selitkan agama dan kita faham tentang cara kita berikan kita usaha atas memahami agama tu, Allah akan buka jalan lah untuk kita tengok, buka mata kita untuk kita tengok apa itu erti kehidupan yang berkat, apa itu masa yang berkat. Dalam hidup ni kita benda yang tak boleh balik kita, tak boleh kita
claim balik adalah waktu. Yeah. So how do we use that waktu yang berkat dalam untuk personal, untuk business, untuk agama sendiri. So I think it's important for us to look for ilmu agama tu dan juga faham, not just cari ilmu tapi juga cari kefahaman dalam tu. Dan Alhamdulillah saya bila antara bonus point lah when I met Berjumpa my Haris. husband, itu antara turning point juga mana saya banyak belajar secara ekspres. Orang kata crash course. Bukan shortcut, Ah. tapi lebih laju sikit lah. Dia belajar sikit sebab Crash kita course, ada crash course. anytime access kan, nak tanya Ya. nak apa semua dan Sebelah je kan? sebab apa ni, cik suami juga macam banyak kenakan saya kepada ustaz-ustazah, kepada mereka-mereka yang boleh bantu saya juga untuk kelas-kelas kan. Jadi kita ada banyak channel masa tu. Bagi Haris sendiri, keberkatan dalam perniagaan ini, ramai di luar sana memberikan tips, perkongsian ilmu dan sebagainya. Bagi mungkin Haris ada latar belakang agama, mungkin keberkatan itu dari aspek mana sebenarnya yang kita perlu cari? Keberkatan daripada aspek mana yang kita perlu cari? Banyak aspek dan semua aspek kita kena cari keberkatan. Pertama sekali, macam kita kata tadi lah, niat yang pertama nak buat bisnes ni untuk apa? Kalau kita ni niat nak pakai kereta mewah, nak dapat rumah besar, nak menunjuk depan orang, nak jadikan kita kibir, maka lebih baik tak ada lah. Lebih baik kita ni jadi orang yang tidak kaya kalau begitulah niat kita. Tapi kalau niat nak membantu, maka Allah akan mudahkan. Itu satu benda lah, dari aspek niat. Maka kalau dah dapat tackle daripada satu aspek ni, insya-Allah benda-benda lain semua akan settle. Dan satu perkara lagi yang saya suka untuk ingatkan kepada diri saya, iaitu untuk menjaga dan juga memahamkan konsep rezeki dalam hidup ni. Abang anak berapa orang tadi? 3, Alhamdulillah. orang kan? Kalau anak ni datang jumpa dengan abang kan, dia panggil apa? Abah? Papa, dia datang kan? Papa. Dia cakap dengan suara yang baik, kata papa, nama apa anak? Abid Akil Amira. Kita ambil Abid tu lah. Ya. Kata papa, Abid nak, papa boleh tak tolong Abid belikan Abid satu kereta Hot Wheels yang Abid suka sangat warna merah tu. Penuh dengan ketenangan dia Ya, cakap. ya. Dia balik, dia peluk dulu papa dia. Kan, dia cium papa dia dan dia minta dengan baik. Rasa-rasa papa beli tak? Alhamdulillah, insya-Allah. Belilah kan. Setakat Hot Wheels. Dia minta satu, kita bagi 5. Kan? 1 dozen. Sebab apa beli? Sebab happy. Ya. Sebab kita rasa kita dihargai, dihormati, disayangi. Dia tunjuk sifat tu. Kalau kita nak berjaya dalam hidup, nak berjaya dalam bisnes, siapa yang kita kena buat happy? Ya, keluarga kita tu. Keluarga satu, tapi yang lebih besar daripada itu adalah Allah Subhanahu SWT. wa taala. Nak buat ni Allah suka ke tak suka? Kejap lagi bila bisnes fail, ini fail, itu fail, dia duduk blame orang ni, blame itu. Bukan. Cari dulu, macam mana aku nak bagi Allah suka pada diri aku. Jadi tak dapat dipisahkan. Kan? Bukan kita kata menunggang agama dah. Ya. Sebab dia ada relation. Bila you baik dengan Allah, pernah tengok tak member kat sekolah dulu kan? Abang sekolah mana dulu? Universiti mana dulu? Di Universiti Kebangsaan Malaysia. Di UKM kan? UKM. Di mana-mana saja institusi pendidikan. Kadang-kadang kita duduk dalam kelas ada 10 orang kan? Kita belajar ni bagai nak rock, bangun pagi lah, apalah, member tak belajar sangat pun. Skor. Tengok-tengok dia skor pada kita. For flat. Ada tak macam tu? Ada. Ada. Kenapa? Ya. Kerana Allah SWT dia beri kepada seorang hamba tu bukanlah kepada usaha yang dia tengok semata-mata. Usaha tu kena ada. Ada. Dan balik pula pada cerita tadi kan. Masa kita kata Nabi ketuk laut tu dengan tongkat dia. Kalau fikir otak ni, macam mana laut boleh terbelah hanya dengan satu ketukan yang sangat sikit? Kan? Tetapi terbelah laut yang dalamnya begitu dalam dengan hanya satu ketukan yang biasa. Ketukan tu ketukan mukjizat lah, tapi kita nak kata tak memadai lah. Kan? Orang ambil crane apa semua, gali macam-macam benda kan, dia buat macam tu. Jadi usaha ini hanya satu bahagian yang tanpa usaha pun Allah akan bagi dia berjaya. Anak raja lahir, Ya. kan? Dah kaya. Dia usaha ke? Tak ada usaha. Dan kita tengok anak CEO ke apa-apa sajalah, orang kaya-kaya, lahir-lahir dah kaya dah. Dia tak ada usaha. Dia bangun, dia hidup dengan penuh kemewahan. Jadi usaha ini bukanlah menjadi satu syarat kepada orang itu berjaya. Tetapi kena ada usaha. Yang lebih penting adalah mencari Allah dalam setiap perkara kita buat. Niat tu tadi tu. Dan jagalah juga bila bagi mereka-mereka ni yang nak bagi Allah suka kepada dia, nak bagi Allah mudahkan kehidupan dia, bisnes dia, SME semua ada ni kan. Semua nak tahu macam mana nak bisnes buka, macam mana nak bisnes buka. Buka kitab Fadilah Amal. Cari apa yang Allah suka. Antara hadis Nabi SAW beritahu, ayyu amalin afdal. Apakah amalan yang paling afdal? Nabi SAW beritahu,
Shalla ala waqtiha, Jaga solat waktu pada solat. awal waktu. Au shalla fi awwali waqtiha, solat pada awal waktu. Lepas tu buat apa? Birrul walidain, jaga mak bapak. Kadang-kadang ni popok ni berapa orang ada ni kecek dengan mak, kecek dengan ayah ni macam kecek dengan orang-orang tak kenal orang ni. Mak, bercerita, makan lah. Mak, dah breakfast lah? Tak breakfast, makan lah, pergi cari sendiri lah. Tak boleh bercakap macam ni dengan mak. Tu antara benda nak berjaya. Pertama sekali solat awal waktu, lepas tu jaga mak bapak. Yang ketiga apa dia bang, agak-agak? Saya pun lupa, tak adalah, ingat. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Kalau kita tengok daripada 3 tuntutan ni, kenapa jihad nombor 3? Patut jihad lah nombor 1 kan? Pergi jihad dulu. Tetapi nak jaga solat awal waktu bukan senang, Mat. Bukan senang jaga awal waktu. Kita kalau boleh ni nak tunggu masuk asar pukul berapa kita Buat tanya. sekali. Zuhur masuk, asar masuk pukul berapa? Combo, dia panggil combo. Combo mung kan. Dia panggil combo mung tu. Jadi tak boleh buat Tak boleh, begitu. tak boleh. Yang Kali kedua, dia nak jaga mak ayah masa tua bukan senang. Oh, yes. Nak basuh najis dia, nak sikatkan rambut dia, nak ambil perhatian dia bukan senang. Jihad ini diletak nombor 3 kerana apa? Mu lepas 2 ni dulu baru boleh pergi jihad. Kalau mung dengan mak pun, dengan ayah pun tak erti nak hormat, tak erti nak sayang, dengan Tuhan pun semayang lambat, tak sudut cerita pasal jihad. Dan saya rasa yang terakhir sekali adalah Nabi SAW beritahu. Kita buku apa dah? Ada masa lagi? Ada sikit panjang lagi. Nabi beritahu ayyu amalin afdal. Tadi kita dah sebut dah satu bahagian, kita sebut bahagian kedua juga. Cara untuk dapat dan mudah bisnes ni, semua urusan mudah, bukan bisnes saja. Urusan dengan orang, bisnes saja mudah pun kalau orang tak suka kita, tak jadi juga. Kita nak Allah mudahkan bisnes, Allah bagi orang suka kita, mak ayah sayang kita, isteri sayang kita, semua ni sayang kita belaka. Anak-anak suka kita. Dengan cara kita antufariqad dunya, kita pisahkan dunia daripada diri kita. Jangan duk fikir sangat duniawi ni over. Boleh fikir, tapi jangan over. Lepas tu walisanun qaratbun an zikrillah, dan lidah ini basah mengingati Allah. Bila kadang-kadang abang pernah tak tengok cermin abang puji diri abang, handsome tak aku selalu. ni. Selalu Kita keluar TV hari-hari. Ingat kan tak puji tapi bagus lah tu. Tapi dengan syarat satu benda jangan lupa bila kita puji diri kita, bila kita nampak benda yang baik dalam hidup kita, satu benda kita jangan lupa. Subhanallah. Sentiasa sebut betul bang. Sentiasa sebut subhanallah ataupun Allahu akbar. Masya Allah, handsome aku hari ni. Kena sikit. Ni handsome, siapa bagi handsome? Allah bagi handsome kan. Okay, kita bagi peluang ke isteri cakap nak habis sekarang. Okey, Lofa, dari konsep untuk mendapatkan keberkatan, kita perlu ada effort, mesti ada usaha. Orang berniaga ni macam-macam lah. Kalau tak berniaga pun kita ada lebih sedikit, kita akan infak, kita akan sedekah, kita banyak kalau time waktunya, kalau ada pendapatan lebih tu, kalau perlu bayar zakat, kita bayar zakat pendapatan. Kalau ada emas pakai perempuan tu, bayar zakat emas. Bagi Lofa sendiri, bagaimana pelaburan untuk kita dapat di akhirat besok? Ramai orang kata, kita bayar zakat ni mungkin esok lusa kita punya berniaga untung ni, Ustaz Aris, kita markas tijari akan empire mungkin lebih meletup lagi. Dia fikir macam tu, bayar zakat kerana nak meletupkan markas tijari, nak expand lagi perniagaan, nak bagi infak. Tak lama lagi kita nak buka cawangan di Kelantan, insya-Allah dapat tu kan kita infak ni. Dia dah nampak dia punya macam tanam saham lah. Bagi Lofa macam pengertian zakat, pengertian sedekah dan kekuatan benda-benda yang kita bagi secara ikhlas dan kita anggap itulah pelaburan kita di akhirat esok. Sebenarnya kesian kan bila banyak orang potretkan zakat, maksudnya sedekah nak kaya. Zakat sebab nak persepsi begitu. Apa tu, company meletup. Sebenarnya Allah sekalikan solat dan zakat dalam Al-Quran ni banyak ayat. Kan? Macam mana kalau kita wa aqimus solah wa atuz zakat. Dia berganding tu. Betul. Dia sekalikan dia pairing yang famous dalam Al-Quran mana-mana pun. Jadi kalau kita berdiri untuk solat kan, kita bangun subuh ke untuk zuhur ke atau mana-mana waktu lain sekalipun solat sunat, kita berdiri ni kita terus cakap ke hati kita, aku berdiri ni sebab ni yang ni untuk Allah. Bukannya kita buat ni sebab tak perlu ada sebab lain. Itu saja, simple je. Kalau kita rasa penatnya ataupun letih ataupun sakit, aku berdiri ni sebab aku berdiri solat ni sebab Allah. Macam tu. As simple as that. Same goes to zakat. Boleh reselit sikit? Boleh? Yes, maksudnya betul lah apa yang dicakapkan tu. Kita tak perlu nak harapkan kekayaan. Tapi pulangan. Pulangan. Jadi tapi apa yang Allah janjikan,
siapa yang bagi zakat ni ataupun siapa yang infak ni takkan miskin dia. Betul. Jadi mereka sama silakan. Okey. Jadi macam kalau dari segi sedekah ke infak ataupun zakat, kita kena ada satu kefahaman ini juga. Kita keluarkan duit ni bukannya untuk orang lain, sebenarnya untuk kita. Kita rasa macam kita keluarkan duit kita, tapi sebenarnya kita memasukkan duit kita ke dalam tabung yang boleh menyelamatkan kita nanti. So bila kita ada pandangan itu ataupun mindset yang sebegitu, kita pun akan lebih rasa mudah ataupun ringan untuk lebih memberi. Orang, yelah kita nak bagi kat orang ni bukan senang duit betul. Kita punya tabung tu, kita punya simpanan kan. Ya, sebab orang rasa kita keluar. Betul. Sebenarnya kita memasukkan. Betul. Jadi bila kita faham itu, simple je, very direct, kita lebih senang lah. Sebab sekarang ni bila kita ajak keluar duit, transfer daripada bank kita rasa macam makin kurang duit kita. Padahal itu yang akan menyelamatkan kita nanti dalam kubur nanti, di akhirat nanti, insyaAllah. Kalau betul-betul kita ikhlas dan duit kita dapat tu duit yang daripada sumber yang halal, yang berkat. Dan cakap pasal berkat tadi, saya tambah sikit, macam dalam kehidupan seharian kita kan, mungkin ada setengah orang alamat susahnya, macam mana nak relatekan kehidupan dengan keberkatan ya. As simple as kita minum air. Contoh, ya Allah berilah keberkatan lain aku nak minum ni, supaya air ni lah boleh menyembuhkan penyakit aku, boleh hilangkan dahaga dan sebagainya, boleh lancarkan sistem perkumuhan. Itu as simple as that. Kita sentiasa bercakap dalam hati macam tu, benda-benda kecil-kecil je. Ya Allah, makanan ni adalah berkat dalam makanan ni supaya boleh boleh eratkan hubungan aku dengan keluarga aku, beri kebahagiaan, ketenangan, ya Allah, macam tu. Kalau tidak keluar pakai baju, Allah adakanlah keberkatan dalam pakaian aku ini supaya boleh menggembirakanmu, dapat aurat dengan baik apa semua. Jadi sebenarnya bila kehidupan kita penuh dengan keberkatan dalam makanan, dalam minuman, dalam pakaian, dalam percakapan, dalam tempat tinggal, kita akan rasa lebih lapang dan tenang. So we have to look for that. Keep on asking from Allah lah, untuk keberkatan tu. Bagi Ustaz Haris, tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah ni, bagi kelompok peniaga, ni waktu susah ni, mana kita nak cari duit nak bayar zakat. Tapi bagi orang yang nampak macam Lofa dan Haris tadi kata, kita susah tu lah. Bila Tuhan uji kita, bayar komitmen kita yang ditetapkan oleh Allah SWT, kita tolong orang lain yang mungkin lebih susah daripada kita, mungkin lebih powerful. Mungkin Ustaz Haris nak jelaskan tuan. Nanti kita rehat seminit boleh? Boleh. Berpeluh pakai mask ni. Baik. Keberkatan, betul apa yang disebut tadi, dia tak payah cari besar-besar sangat. Tak payah nak pergi tengok dari sudut-sudut yang tak pernah nak jadi satu benda yang rocket besar. science Tak perlu. Macam disebut tadi kan, kita pakai ni, ya Allah bagilah berkat benda aku pakai ni. Bagilah Allah SWT suka dengan pemakaian aku ni. Sebenarnya bila orang ni belajar bersyukur, setiap benda yang dia buat lagi senang dan lagi mudah Allah SWT akan beri kepada dia ni apa yang dia inginkan. Contoh dia, bila dia belajar bersyukur, dia tahu setiap benda dia buat ni dia syukur, Allah bagi pakaian syukur, Allah bagi ni bersyukur, semua ni syukur ni, maka Allah akan memudahkan setiap pergerakan dia tu dalam pergerakan Allah SWT. Macam kau contoh dulu anak-anak kita, abang pernah ajar anak bawa naik basikal tak? Ya. Kan? Mula kita pegang dulu kan? Ya. Lepas tu kadang-kadang dia. Kadang-kadang kita tolak dia. Betul. Lepas tu kadang-kadang dia jatuh. Bertatih sekali. Kan? Kadang-kadang dia jatuh, tapi daripada jatuh itulah dia lebih berjaga-jaga. Dan kalau kita ni tak nak jatuh, sentiasalah mensyukuri apa yang Tuhan bagi. Bisnes ni, tapi susah sebenarnya Ustaz Haris untuk jelmakan konsep syukur ni. Susah lah kalau tak ada. Dia memang macam ni. Dia orang yang cakap susah ni, bukan orang ni lah, orang lain. Bila orang cakap susah ni, dia kena minta tolong. Kalau orang dalam susah, dia minta tolong tak? Betul. Sepatutnya begitulah. Dia tak mampu nak tolong diri dia. Jadi Nabi SAW pun suruh diri sendiri minta tolong. Nabi wasiat kepada seorang sahabat, Nabi kata, la tada'anna fi duburin kulli salatin. Jangan kau tak baca benda ni selepas solat. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri apa yang diberi. Wa syukrika wa husna ibadati. Dan berikanlah aku ni boleh buat benda baik. Sebab kita nak buat benda baik ni pun bukan senang.
Kan nak suruh orang buat baik ni senang ke? Jadi maksudnya kalau kata orang tu susah nak bersyukur, dia kena minta tolong dengan Allah untuk jadikan dia orang yang lebih bersyukur. Betul. Dia kena minta dan juga dia mesti banyak bersedekah. Tak perlu banyak. Bukan kita minta you sedekah RM1,000 sehari, RM10 sehari pun tak. Berapa yang mampu? Kan? Nabi SAW bagi tahu sedekah ni adalah seperti apa perumpamaan dia? Seperti perisai. Dan bukan saja perisai, dia mampu memadamkan api neraka Allah SWT. Bila Allah, kita kan ada masa-masa kita buat silap dengan Allah, betul tak? Antaranya kita semayang lewat, kita tak baca Quran, kita tengok TV banyak dan sebagainya. Jadi benda yang kita Tengok Liverpool lawan Manchester United. itu berdosa Ahmad. Tak salah, tapi solat dah tinggal lama. Kalau solat tinggal lama tu berdosa kan. Dah hujung-hujung Baru nak pergi semayang kan. betul lah. Jadi dia nak tunggu tahajud. kalau tunggu tahajud bagus lah. Sebelum subuh. Rasa abang tunggu tahajud ni, muka-muka tunggu tahajud. Okey. Baik, bila ada benda sifat macam tu, kan, bila kita sedekah, bila kita buat satu benda yang Allah marah kat kita. Macam tadi semua benda yang kita bagi contoh tu, satu cara je nak bagi dia happy balik dengan kita. Dengan cara kita sedekah. Allah SWT, Nabi SAW beritahu, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Kan? Allah SWT ampunkan dosa, hapuskan dosa orang. Dan juga Allah SWT memadamkan. Allah SWT memadamkan dosa dia dengan sedekah, dan seolah-olah seperti mana air memadamkan api. Jadi banyaklah sedekah tuan-tuan semua sekalian. Tak perlu banyak, tapi consistently. Bila waktu sedekah? Waktu pagi paling baik. Lepas subuh. 24 jam terbuka, tapi pagi itu terbaik. Bagi Lofa, how powerful sedekah, impact dalam kehidupan Lofa? How powerful? Very powerful. Sebenarnya bila kita sedekah, benar-benar sekali kita tak boleh mengharapkan. Jangan aku sedekah sebab aku nak dapat lebih ni, aku nak duit dalam bank aku naik, tak boleh. Dia kena sedekah ni di satu perkara yang kita kena mulakan dan how do I say, jadikan itu sebagai something yang habit ataupun habit yang konsisten. Jangan sampai membebankan. Betul. Buatkan kita payah nak keluarkan duit. Sekarang senang, online transfer, kita boleh pilih mana organisasi yang you confident untuk kita bagi. Lepas subuh tu transfer lah RM5, RM10. Apa yang saya boleh kongsikan, banyak badan-badan, apa tips dia? Badan-badan amal, NGO yang saya savekan as favorite dalam account, yang memudahkan kita untuk buat tak payahlah macam kita nak hafal nombor setiap hari kan. Jadi banyak saya ambil secara rawak lah, mana-mana ada yang tahfiz, ada yang NGO yang berdaftar, ada yang gini. Jadi setiap hari kita akan rotate, okey mana yang kita nak bagi hari ni. Ustaz Haris, orang kata bersedekah ni bila kita sorry. Tak semestinya kena transfer sahaja. Sometimes kalau kata kita ada peluang tengok dekat tepi jalan orang tengah jual barang semua, kita beli. Itu pun antara peluang untuk kita beri sedekah. Peluang itu sebenarnya di depan mata kita. Dan saya suka sangat kalau saya order Grab, saya akan bagi extra banyak kita untuk bagi sedekah. Alhamdulillah. Itu sebenarnya kita nak dapatkan ataupun tips ataupun kisah daripada Lofa. Bagi Ustaz Haris, orang kata lah di kalangan peniaga IKS, peniaga ni ada pasang surut. Time kita untung boleh lah kita bersedekah Ustaz Haris. Sekarang ni barang raw material pun mahal, nak ship logistik pun, nak hantar lalamove pun mahal. Jadi takkanlah kita untung sikit ni kita nak bagi pada orang lain. Jadi tunggulah kita untung lebih sikit. Pandangan-pandangan begini, ketika kita diuji sedikit kesukaran, ataupun perniagaan susut sikit, lemau sikit, apa pandangan Ustaz Haris? Dia kalau nak sedekah ni tak semestinya sedekah kepada orang luar. Sedekah kepada keluarga. Ahli keluarga tu dulu. Sedekah juga kan. Sebab yang wajib bagi seorang suami itu adalah nafkah kepada isteri dan anak-anak dia. Mesti. Dan kalau dia bagi lebih, bagi lebih ni maksudnya apa? Nafkah ni cukuplah sekadar apa yang telah ditetapkan. Seperti mana kita tahu makanan asasi, lepas tu pakaian 2 kali, tempat tinggal yang sesuai dan sebagainya. Memang akan ada lebih punya. Kan sebab apa? Semua yang kita kata tu majoriti suami-suami di luar sana ni insya-Allah lah dah cukup kan. Kalau dia bagi lebih, katakanlah hari ni
dengan apa yang dia, macam tadilah kita kata abang bawa balik hadiah untuk anak-anak. Ke hadiah ni pilihan, tak payah bagi pun tak apa, Ekstra tu. ekstra. Tapi dengan benda yang kita buat tu, kita niat ni juga aku buat sebagai sedekah, maka dapat fadilat sedekah. Kalau kata susah sangat nak bagi orang luar ni, bagi dulu kat anak-anak ni dulu, mudahkan mereka, bagi dulu kat isteri, bagi kat mak ayah, semua mereka-mereka yang memerlukan dulu, barulah kita bagi pada orang luar. Kalau susah nak sedekah pada orang luar, kerana ada dalil juga untuk kita betul-betul menjaga dan memuliakan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Itu yang very powerful point daripada Ustaz Aris. Kadang ramai yang mungkin, alah keluarga aku dia orang pandai-pandai belajar sendiri, kita tolonglah Palestin dulu, tolonglah Rohingya dulu. Kadang-kadang kita melihat nak sesuatu yang lebih besar, tak nampak depan keliling kita. Ustaz Aris, dalam kita mencari rezeki yang berkat, memahami konsep orang kata pun halalan thayyiban ataupun konsep rezeki yang halal, orang meniaga dan orang biasa jugalah. Saya bukan nak orang kata pun perincikan mana-mana kelompok dalam perbincangan kita pada santai-santai pada malam ini Ustaz Aris, tetapi kita kadang ada terlepas pandang ataupun sedikit alpa. Pada saya mungkin alpa, mungkin tak ada ilmu, kita bergandingan dengan sesuatu yang mungkin tidak dibenarkan oleh agama. Misalnya dalam peniaga ni, kita menggunakan pelaris, menggunakan tangkal, menggunakan azimat, berganding dengan jin kerana kita nak jadi gah. Saya ini realiti. Saya cakap atas apa yang berlaku di lapangan. Tapi kita nak bayar zakat, tapi cara perniagaan itu jalan sekali juga, jalan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan Ustaz Aris macam mana? Oh, nak cakap ni pasal ni? Tak mau. Ustaz Aris dululah. Kan? Ya. Saya sebenarnya nak minum air ni. Lepas ni Dino sediakan air. Dia macam Habis ni. 10 minit lagi. Baik, bila kita buat satu perkara yang menyalahi akidah, dia habis cerita dah. Apa cerita sebenarnya? Tak payah nak banyak lagi. Nak tak payah nak dindong-dindong cerita lagi. soal zakat, tak payah nak cerita soal apa. Kenapa? Yang paling penting tu dia dah salah. Bukan yang paling penting. Yang menyebabkan manusia ni masuk syurga dan neraka ni hanya kalimat satu saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan, masa pak saudara Nabi meninggal, yang mana dia pak saudara Nabi ni yang paling Nabi sayang. Ya. Sampai dia doa untuk pak saudara dia ni untuk masuk ke dalam syurga. Allah tegur. Allah kata tak boleh buat macam ni. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayat kepada siapa yang kau inginkan, aku yang beri hidayat. Allah lah ni, aku ni Allah. Jadi kat sini kita nampak, kalaulah dia ni ambil tangkal, ambil benda-benda yang tak berkait dengan apa yang disarankan dalam akidah dan diwajibkan untuk kita beriman kepadanya, memang out demo-demo ni. Habis cerita dah. Macam betul tak kalau ni Silakan lupa. the one that you have shared with me before, ahli neraka Allah akan keluarkan, akan masukkan syurga at the end of the day, kecuali mereka, maksudnya orang ni lah yang orang Syirik, Islam, syirik. yang menyekutukan Allah, yang syirik. Jadi ni tergolong daripada dalam golongan syirik lah, sebab dia Betul. menyekutukan Allah. Ya. Jadi kalaulah nak cerita, kalau ni point macam ni kita kata tadi kan, kalaulah Nabi SAW ni, kita kata majoriti sahabat-sahabat semua kaya. Betul. Dan Nabi SAW bukan orang miskin. Nabi ada Hebat family, Nabi ada 11 biji rumah. Abang ada berapa rumah? Satu. Kalau abang ada 11 biji, kalau orang hari ni ada 11 biji rumah, kita kata dia miskin ke dia kaya? Kaya. Kaya lah. Tapi dia tidak mengambil dunia sebagai apa-apa bahagian besar daripada hidup dia. Bahkan dia pun doa, dia kata, mungkin hadis ni daif lah, Ya. sedikit lemah, tapi dia kata, ya Allah, hidupkanlah aku bersama-sama dengan orang yang miskin, dan matikanlah aku juga bersama-sama dengan orang yang miskin. Kenapa? Orang miskin ni kalau kita bagi dia benda yang kecil je kan, makanan yang sedap, katakanlah chicken chop, Syukurnya dia punya nikmatnya. dia tu betul-betul Terima kasih lah. Kan? Dia kata Alhamdulillah, Lebih moga. bersyukur. Abang biasa tengok tak kalau abang bagi sedekah kat tepi jalan kan, apa jadi? Semoga Allah SWT murahkan rezeki abang ya, amin. Dia buat 3 benda kat situ. Satu, dia bersyukur. Dia ni semua ada hadis belakang ni, la in syakartum la azidannakum, kamu syukur Allah tambah. Satu. Lepas tu dia mendoakan sahabat dia. Kita tak boleh nak cakap dia doa tipu. Tak boleh nak cakap ni doa sebab dapat hadiah ni. Tak. Dia doa untuk kita tu, dia memenuhi satu syarat lagi dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Tak sempurna iman kamu jika kamu tidak sayang saudara kamu seperti mana kamu sayang diri kamu sendiri. Dan yang terakhir sekali, dia menjadi seorang hamba
dia menjadi seorang manusia yang dikategorikan oleh Allah SWT sebagai mereka yang reti bersyukur. Jadi 3 benda dia buat dalam satu masa. Kita makan macam mana kat rumah? Isteri masak kadang-kadang makanan hebat, lauk pauk berjuta kat atas meja ni. 7-8 lauk ada. Ni awak masak apa ni? Mengeluh lagi. Doa pun tak baca. Ini masin ini itu ini macam-macam. Ini membazir semua ni. Ini membazir tu betul lah. Tak, cara dia punya intonasi tu. Jadi bersyukur dan juga memuliakan apa yang Allah nak, Allah akan mudahkan. Jadi at the first place, gunakan jin, gunakan pelaris, gunakan santau ni memang out dah. Tak payahlah nak cerita pasal berkat lagi dah Ustaz. Iyalah, tak ada dah. Tak ada cerita dalam syukur konsep. Okey, mungkin kita dah minit-minit terakhir. Markas Tijari, apa perancangan masa depan Lofa? Okey, umur lagi kita pun masih lagi setahun jagung. Banyak juga trial and error lah dari segi mencari rentak dalam markas Tijari, tapi alhamdulillah makin cerah dan cerah lah. Yang kita nampak apa yang sesuai kita punya target market, how do we position the brand and everything. Jadi tahun 2022 ni adalah tahun kita membuktikan lah daripada apa yang kita semai tahun lepas tu. Kita cuba-cuba itu dan ini. Tahun ini insya-Allah dia akan lebih sistematik, lebih teratur, dan banyaklah yang kita nak capai sebenarnya. Tak boleh saya nak wrap up in 1 minute about what we're gonna have this year, tapi insya-Allah semoga Allah berkati, redha kita punya segala usaha dan juga apa yang kita rancangkan ni dipermudahkan. Dan saya harap sangat mereka luar sana yang menonton, yang dapat melihat, yang dapat mendengar sesi kami pada malam ni, kalau ada mereka ingin buat pocket money ataupun duit tambahan, jana pendapatan, walaupun berkerjaya sekalipun, boleh sertai Markas Tijari, sebab dekat dalam platform ni kita ada a wide range of products yang akan kita sediakan sama-sama menjana pendapatan. Okey, kita nak minta Ustaz Haris untuk bacakan doa dalam sesi penutup kita pada malam ini. Bagi anda yang bersama kami, participants untuk Reboot Now 2022 ini, boleh buka mask ataupun pelitup muka anda, kerana kita akan ambil gambar, dan dalam masa yang sama kita akan Buka kamera juga. buka kamera juga. Sekali. Jadi mungkin tanpa berlengah masa, silakan Ustaz Haris. Sekejap je. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Ya Allah, permudahkanlah bagi mereka-mereka yang ingin mencari rezeki yang halal ya Allah, kerana ini adalah tuntutan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan, kemudahan dan juga kesenangan kepada mereka-mereka yang sedang berusaha, yang mereka-mereka sedang mencari rezeki-rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki ini kepada anak-anak, ibu-ibu dan semua ahli keluarga mereka, agar mereka mudah menjalani kehidupan mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada api neraka ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang mushtabihat ya Allah, yang bercampur antara halal dan haram ya Allah, kerana sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang taat perintah-Mu keseluruhannya, dan jika kami ada melakukan kesalahan ya Allah, Kau tariklah kami ke jalan yang benar semula ya Allah. Kau cucikanlah semua keperitan dosa yang berlaku ini sebagai sebahagian untuk kami kembali kepadamu dengan baik ya Allah. Rabbana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Haris, terima kasih Lofa. Semoga perkongsian yang ringkas pada malam ini mendapat manfaat pada semua participants pada malam ini. Jadi saya bagi mewakili pihak produksi, jika ada sebarang silap dan salah, saya mohon maaf. Dan terus bersama kami untuk sesi esok dan juga lusa. Jadi tanpa berlengah masa, saya Nazrika. Terima kasih. Dino, silakan.